Banyak bidang, okay, semua bidang sekarang ni apply teknologi drone ni. Okay, dia ada advantage lah. Okay, kalau kita tengok daripada segi kebaikan dia tu, okay, cheap and cost effective. Okay, cost effective tu maksud dia taklah murah sangat, tapi dia efektif. Kita sekali beli je, kan? Kita sekali beli and dia punya maintenance dia tu lebih apa? Lebih murah lah daripada aircraft. Okay, okay, and then high spatial resolution. High spatial resolution ni dia punya output dia. Dia punya output dia itulah. Okay, output dia maksudnya resolution kan. You all pun tahu kan resolution of picture, image tu sendiri. Okay, high accuracy. Okay, ikut dia punya kadang-kadang jenama drone pun dia ada memberi kesan, memberi faktor accuracy juga kan, sebab dia melibatkan kamera yang digunakan. Okay, kamera okay, easier to deploy, kan? Okay, dia tak ada kait daripada kalau clocks tu dia boleh orang kata tak ada masalah sangat lah, tak ada kaitan, tak ada terkesan sangat, and a great tool for civilian. So itu advantage yang overall lah untuk semua field, semua bidang. Okay, that's why sekarang ni memang semua bidang nak memiliki drone tu. Okay, especially okay, kalau mapping, kalau survey ni mapping memang of course lah. Kan, kalau company mapping ni memang berebut lah, bukan maksudnya semua drone yang dia orang tu berlumba lah nak yang up to date kan, macam tu. Okey, kalau military pun sama juga, lagilah kan, bukan perang ni memang lagilah nak memiliki drone yang khas untuk investigation untuk military pun. Okey, memang itu part yang paling orang kata memerlukan kepakaran jugalah kan, nak pilih drone yang mana. Okey, perhutanan pun, perhutanan pun dah ramai dah orang guna. Pejabat perhutanan memang akan belilah kan, 1-2 drone mesti ada kan. Lagi apa? Marine, okey, jabatan laut, okey, dia orang pun ada, polis, tentera tu lagilah. Okey, institution sendiri pun kita pun dalam politeknik ni dah ada berbiji-biji drone dah. Kan, cuma model tu lain lah. Kalau masa ni kita tengok. Kalau disadvantage dia, limited capabilities and coverage. Lah kalau nak. Tapi dia still lagi, walaupun dia limit, dia capabilities dia limit. Capable, maksudnya keupayaan dia tu limit. Sebab dia tak boleh nak kembang tinggi sangat. Coverage pun, dia limit. Tapi kalau untuk PTSB ni sejam siap. Kan? Jadi masih lagi kita boleh consider lah kan faktor tu. Cuma kalau macam untuk kawasan yang besar, pemetaan negeri sepadan negara, mungkin dia tak boleh lah pakai drone kan. Macam tu, itu yang maksudkan disadvantage lah. Care required to use in populated areas. Untuk kawasan yang penduduk, kena berhati-hati lah kan. Chances of misuse due to easy operations. Ini untuk kalau construction sites, dia gunakan drone untuk buat monitoring progress. 2 minggu sekali, setiap hari pun boleh tengok. Ini dia punya camera ni mungkin dia memang high lah, high resolution. Kalau phantom tu, okey lah kan. Tu kalau untuk site construction banyak punya drone lebih kepada investigation. Contoh nak tengok ni, nak buat investigation, tengok ada kerosakan bom ke apa ke kan. Memang senang lah. Tengok dia memang nampak. Dia ni agak expert lah orang yang fly ni. Kan, sebab saya rasa dia tak tinggi sangat ni. Tak adalah tinggi sangat. Dia akan sikit pada pukul ni. Kan dia boleh access lah dia. Andai lah dia. Tu untuk kalau untuk construction site lah kan. Banyak yang guna macam tu punya benefit dia. Kita tengok ada dua jenis two types of drone
Dia tengok yang pertama jenis multi-rotor. Yang kedua jenis fixed wing. Okay, multi-rotor senang kalau kita nak identify dia punya propeller dia tu ada empat lah. Empat ke ada berapa dia ada. Okay, yang ni nama dia multi-rotor. Okay, kalau fixed wing dia macam ni je. Wing dia dua je. Okay, itu jenis dia. Okay, multi-rotor. Okay, kalau tengok dia punya flying height dia, okay, boleh up to 500 meter. Okay, flying time dia terbang 20 minit dan coverage dia macam tu lah. Okay, lebih kurang 0.4 hingga 0.8 km persegi per flight. Okay, satu flight tu dia boleh. So juga tu range 5 km. Okay, range 5 km daripada Poli ke mana? Entah tak? IPD kulit. Ha? Bomber. Range macam tu lah. Okay, dia range dia lebih kurang lah 5 kilo kan. Okay, tu types of multi-rotor. Walau bagaimanapun dia boleh up lagi dia punya coverage dia bergantung kepada jenama dia lah, keupayaan capability dia, spek dia tu. Kan spek ni, teknologi ni macam-macam drone ni. Okay, okay, fixed wing. Okay, kalau fixed wing dia macam tu lah. Jenis drone tapi jenis fixed wing. Okay, tapi dia boleh fly lagi, dia lebih power lah daripada multi-rotor. Okay, dia boleh up to 1000 meter. Flying height dia pun tinggi sikit dan coverage dia lebih kurang 10 meter 40 km persegi. Gitu. Okay, so dia ada span dia 1 meter 2 meter, range betul ke yang pun. So beza dia tak nampak lah multi-rotor dengan fixed wing. Okay, so jadi kita tengok dia ada disadvantage and dia punya pro and cons dia lah. Spek dia tu, dia multi-rotor dan juga fixed wing. Overall kita tengok kalau fixed wing ni sebab dia capability dia lebih tinggi kan daripada multi-rotor, so dia punya harga dia pun mahal lah sikit. Biasalah tu, and memerlukan experienced operators. Operators tu maksudnya pilot lah. Okay, drone pilots yang ada experience handle fixed wing. Okay, kalau kita tengok dia punya coverage dia tu, okay, kalau multi-rotor short flights and low coverage, okay, fixed wing long. Kita tengoklah tadi kan. Okay, kalau multi-rotor suitable for local mapping. Local mapping tu maksudnya awak pun ada banyak gambaran kan, kalau dalam SB ni boleh lah kan, sampai SB ni boleh sesuai lah kalau ada spek multi-rotor ni. Kalau fixed wing ni lagi besar lah coverage yang boleh di cover kan ni. Yes. And then comply with aviation regulations. Okay, of course lah. Okay, drone memang kena, dia ada relate dengan regulations. Regulations means apa dia? Undang-undang lah, undang-undang penerbangan kan. Dia mesti ada lah. Maknanya dia datang sekali dengan undang-undang penerbangan. Okay. Okay, kalau fixed wing, okay, often needs permission to fly also. Okay, dua-dua bila melibatkan udara ni, mesti kena minta permission. Okay, either awak punya custom drone ke, awak punya apa ni, fixed wing ke, ataupun multi-rotor ke, even untuk toys punya pun, sometimes kita kena ada permission. Dan kita nak boleh di slide saya selepas ni kita ada, saya tunjukkan step by step macam mana kita nak mohon permit tu Okay. Okay, data acquisition platforms. Okay, ini menunjukkan orang kata drone ni, okay, drone kita tahu kita nak dapatkan data dari udara. Okay, data tu image lah. Okay, selain daripada drone, okay, kita boleh juga dapat guna satellite. Kan, kita boleh dapat aircraft. Itulah nak tunjukkan dia punya platform. Macam mana kita nak dapatkan data selain daripada walau bagaimanapun dia ada apa ni? Dia adalah dia punya spek dia tu. Okay, kalau satellite macam mana aircraft, drone dan surveyor also kan. Kita pun kalau surveyors ni dia boleh juga dapat data.
Kan, walaupun dia tak dapat data udara, tapi dia dapat sebenarnya data yang included daripada data yang dia ambil daripada udara. Contohnya titik kawalan ataupun yang ada koordinat apa semua itulah. Okay. So kalau kita tengok satellite, okay, yang platform satellite. Okay, satellite kita boleh dapat image, betul? Okay, apa nama image yang kalau kita dapat daripada satellite? Satellite image kan, banyak kan, Google Earth lah, apa ni, macam-macam lah kan, maksudnya daripada satellite itu sendiri lah. And then kita tengok pro dia, okay, extensive coverage. Oh, mak lah kan, sebab dia memang satellite kan, dan dia ada dia punya resolution yang tersendiri. Okay, and wide spectral capabilities. So kalau image satellite ni, dia resolution dia tu dia tahulah, sebab dia data sensor kan, dia sensor daripada satellite. So dia ada capability of wide spectral lah. Spectral ni dia kalau dalam survey dia ada satu term untuk remote sensing. Okay, spectral ni dia ada color band. Okay, dia ada color band. Okay, band color, grouping color. Yang mana untuk satellite punya determination untuk setiap objek yang dia cerak tu lah. Contohnya laut, hutan kan, dia ada letak image, ada remote sensing, dia proses pula image tu. Okay, kebanyakan dia daripada satellite ni image lah. Okay, macam ni macam mana ya, sebab saya pun tak ada contoh. Kalau lecture remote sensing tu dia adalah contoh image. Kalau awak Google pun boleh dapat. Okay, satellite image, okay, remote sensing kan. Okay, contrast dia, okay, expensive, memanglah mahal kan, bukan semua orang boleh dapat data satellite ni. Even kalau kita nak pergi minta data untuk kita punya kajian, kita boleh dapat. As a student researcher, kita boleh dapat data satellite ni. Okay, tapi kita kena mohon lah kan, kita kena mohon, dia akan buat tapisan keselamatan kat kita, dan kita dapatlah data tu untuk buat research. Okay, boleh. Kita boleh dapat daripada open source pun ada. Okay, data yang satellite open source pun ada. Dekat apa ni? Dekat pusat data negara pun ada. Okay? Awak boleh lah kalau berkeperluan untuk dapatkan data. Okay, aircraft pun boleh jugalah ambil data kan. Itu macam biasalah, data apa ni? Data udara kan. Okay, kalau kita tengok large single flight coverage, high resolution. Okay, contrast dia very expensive. Okay, for large project lah kan. Image timing control by provider. Okay, sebab dia aircraft kan. Okay, mesti kena control lah. Okay, operations, sub and weather. Okay, bergantung kepada kesesuaian cuaca lah. Okay, kalau drones warna biru tu kita akan tengok. Kita tengok, okay, image acquisition on demand. Okay, demand lah sekarang ni. Okay, dia punya kalau sesebuah organisasi tu dia ada drone, dia boleh jana dia punya data sendiri, dapat data tu memang dia punya benefit lah untuk company dia kan. Sebab kalau kita nak hire consultant ataupun nak hire surveyor, costly lah, cost. Okay, very high resolution, boleh dikatakan lah kan, kalau menggunakan drone jenis Phantom, contoh DJI Phantom 4 Pro Matrix 350, 300 tu memang nak apa lagi, image yang macam mana lagi you nak, memang dah cukup dah. HD. Okey. Full HD. Ya. Dia ada dua kamera. Kalau Matrix tu dia dua kamera. Dia bagi yang di kamera dia sendiri dengan FPV. Kan, FPV tu maksudnya macam 360 kan. Dia macam mata ni nampak kan. So dia punya image tu memang cantik lah. Dia punya bukan cantik, dia punya data tu meaningful kan. Dia macam dia data tu lengkap kan, dia kita dapatkan untuk kalau untuk mapping tu memang puas hati lah kan. Nak pula sekarang ni ada come with LiDAR. Okay, LiDAR means satu sensor yang dia add-on kepada drones tu untuk yang ada sensor. Dia ada sense yang boleh detect suhu, boleh detect, contoh kalau macam awak lebih kepada investigation highway, boleh tengok mana aliran di bawah
bawah tanah di mana ada hijaunya aliran air. Yes, dia boleh detect. Okay, bila kita dapatkan data tu, and then kita proses, kita boleh dapatkan data. Itu sekarang di BKL memang guna. Ya. Tapi bergantung kepada dia punya itulah, dia punya LiDAR kan. Boleh lah tapi Itu memang dah kan, memang dah sangat membantulah dalam kerja-kerja construction kan. Okay, contrast pun kita dah, cost, effective and safe. Okay, tengok flow dia. Okay, cost, jangan effective dan safe. dengan Sama, kan? tak Okay. hijau. Kalau lebih Contrast dia small coverage. Okay, small coverage Kasar. untuk yang projek kecil lah. Kalau projek kita ni setakat dalam politeknik, dalam kawasan kuliah 5 km kan, boleh dah guna. Okay, and then drone regulations can restrict usage. Okay, itu dia memang kita nak fly, kita memang kena tengok, kita kena faham regulation ataupun undang-undang penerbangan untuk drone. Okay, dan dia kena tengok yang up to date punya, sebab dia sentiasa berubah. Mungkin kita nak fly minggu depan ataupun kita ada projek bulan depan, kita kena tengok the latest punya rules. Sebab kadang-kadang dia ada perubahan kan. Sebab dia dekat Malaysia ni dia baru tahap belum tahap lagi implementation. Dia baru tahap awareness. Kan? Bila tahap implementation ni selalunya dah banyak dah orang masuk penjara disebabkan fly drone tak ada permit. Okay? So sekarang ni dekat Malaysia ni dia baru tahap awareness. Awareness maksudnya okay, awak ada drone, awak pergi fly dekat tepi airport, ambil gambar Air Asia nak landing. Lepas tu awak upload kat awak punya social media. Bila orang tahu awak punya ni, sepatutnya kalau di tahap negara yang negara luar lah, dia dah awak dalam penjara lah, ataupun kena, maksudnya kena tindakan lah. Tapi dekat Malaysia ni, dia masih lagi boleh hello je. Hello brother, please remove the video. Daripada CAAM. CAAM tu apa? Civil Aviation Authorities Malaysia. Kan? Dia ada orang-orang adalah yang pantau data-data ni. That's why kalau awak fly kat tempat, awak boleh fly, awak fly kat tempat-tempat yang macam saya cakap tadi, hati-hati bila nak upload dekat social media. Sebab biasalah ada juga tim saya yang pernah kena kan, sebab dia tempat-tempat yang KLCC tu semua. Dia bukan no fly zone, tapi dia melibatkan keselamatan. Itu memang no fly zone terus. Kalau no fly zone antaranya ialah camp askar, balai polis, apa lagi? Siapa tahu? Istana. Istana. Lagi apa? Kawasan private. Paling bahaya sekali dekat mana? Siapa Rumah orang tahu? kan. Paling dangerous. Askar punya tempat. Airport. Oh, Airport paling bahaya sekali. periksa. Siapa nak pantau? Kan? Kalau dekat Elmina tu kan. Itu memang view cantik tu untuk flight pun boleh cross kat situ kan. Tapi awak pula fly tu. Termain dia, sedut sekali, crash terus. Itulah salah satu dia. Bukan sekat drone, burung pun kan. Tapi burung tak apa, dia boleh pi. Dia takut kan kalau drone ni dia nak pi macam mana kan. Dia bukannya gerakkan hati dia. Kalau burung ni dia takutlah juga kan kalau aircraft ke apa. Kalau drone, awak pun dah tak nampak dah kat mana kan. Fly kan. Masuk dalam termain memang crash lah. Kan? Itu memang kalau drone, kalau dekat airport memang dia sebenarnya dia no fly zone area. Kalau awak rajin awak Google no fly zone area in Malaysia contohnya. So dia akan beritahu lah, ada map dia, ada peta dia. Kalau slaying ni memang dia excellent positional accuracy. Maksudnya dia memang memenuhi accuracy yang dikehendaki based on survey regulation lah. Kan memang tepat lah kalau ukur kan.
Kan, tetapi dan dia juga very high resolution juga. Tapi dia memerlukan dia slow. Slow ni tak sebab apa? Mengambil masa yang lama. Kan? Nak siapkan survey contoh satu PTSP ni pun seminggu juga. Kan? Sebab nak establish control point, nak buat nak establish ya. Udah Cik. Cik. Ada tanya tu? Ya. Okay, so dia kalau kita nak compare kan data draw dengan surveying biasa ni, so dia slow, tedious and labor intensive. Maksudnya memerlukan labor yang ramai lah dan juga difficult to record maps of features. Memanglah susah lah untuk proses merekod data tu, dia jadi rumit kan, sebab dia memang hasil dia kalau kita buat ni memang dia high resolution. Okey, contoh lah paling simple. Okey, ada kerja mapping atau survey kat dalam Banjaran Jatiwangsa. Kan? Nak tentukan, nak dapatkan satu titik control point yang ada koordinat lah. Okey, itu je sebenarnya. Bukannya nak buat ukur sempadan ke apa tak. Okey, mana lebih efektif? Guna drone ke surveyor nak pergi? Drone. Itu maksud dia. Okay, itu maksud dia yang kalau surveyor ni lah. Kan, nak tentukan, okey, nak cari contohnya apa ni? Nak wujudkan satu GCP di dalam kawasan hutan yang ibarat macam Banjaran Jatiwangsa. Kan hutan kan. Yang susah di access secara fizikal. So kita akan gunakan drone lah sekarang ni. Buat investigation dulu. Kan? Senang je. Okay, so ini dia punya flying time of specification drone. Okay, ini drone. Kalau yang tadi jenis apa? Multi. Okay, multi-rotor. Yang ni fixed wing kan? Okay, so kalau yang multi-rotor, okay, banyak lah. Ada beberapa jenis lah. So sekarang ni kalau yang dekat lab kita ada ni lah. Kita ada Phantom. Kita ada Phantom 4, 4 biji. Kita ada 4 Phantom 4. Kita ada 1 Matrix 300 baru sampai. Panas lagi. Matrix 300. Tapi dia RTK saja, dia tak ada LiDAR. Itu je slack sikit. Kan? Tapi kita terima je lah. Itu pun dah kira baru sangat dah. Okay. Kita boleh ambil ke? Add-on lah. Tapi harga double. Oh. Kan? Dia jadi double lah. Bukan double, dia jadi macam sedikit pula kita nak beli. Kita beli lah. LiDAR tu kan. Kalau dia add-on, kalau dia come with, kalau kita beli tu serentak, add-on serentak, murah lah. Dapat murah, biasanya murah lah sikit kan. Tapi kita dah beli ni, nak beli pula lain, memang jadi macam ubi sikit lah kan. Tapi kalau ada bajet, kita on je kan. So dia boleh guna kan. Okay, ini dia punya touch on Dapat drama bagi PM datang. Okay, ini touch on sensor lah. Okay, yang ada di dalam drone. Okay, RGB cameras. Okay, kalau dia tengok ni lah dia. Okay, part-part yang ni lah yang sebenarnya yang beri kesan kepada output data ni. Beri kesan kepada output data ni. Okay, dia tengok dia punya cost of swing drones. Okay, kalau model tu, okay, ni lah dia punya cost. That's why kita kata dia cost ni. SD darab lah dengan RM5 kan. Phantom itu RM1,000. Itu lah. Lah, ada RM1,000 tak sama. orang kata rumah je. Kalau yang ni untuk cek kita punya spek. Okay, yang macam lebih kurang kita punya lah. Okay, lebih kurang Ni mahal. sikit lah. Okay, itu dia punya specification dia lah. Okay, specification dia. Okay, flying time, coverage, resolution dan juga algoritma dia. Okay, DJI yang kita. Dan saya yakin bila awak pergi LI nanti, awak punya
company kemungkinan ada lah kot spek yang DJI ni. Sebab dia, kalau DJI ni dia prefer untuk mapping. Ada yang lebih prefer untuk mapping. Ada yang kita nak beli tu kita kena tahu spek dia. Kita kena tahu spek dia untuk tujuan apa. Kan? Kena survey sikit lah. Kan? Kena survey dulu. Jangan beli. Dulu kami tak reti juga drone ni. Awal-awal tahun 2015 tu kan tak pandai sangat lah. Dia macam drone ni baru-baru ni kan. So ada duit, kita beli yang jenis Mavic. Kan Mavic tu okey, tapi kalau untuk mapping dia tak accurate sangat. Dia boleh dapat image tapi dia tak accuracy sangat lah. Kan dia tak, orang kata tak high class lah data dia kan. Tapi harga tu nak lebih kurang tambah sikit boleh belilah Phantom ni. Okay. So tak lama kemudian dapat dah Phantom dapat dah kan. So Mavic tu pun dah fresh dah kan. Masa mula-mula beli tu kan orang tak ada macam dalam poli ni tak ada jabatan yang beli lagi. So awam je yang ada. Jadi tak boleh nak fully utilize kan untuk mapping lah sebab dia punya kekangan spek dia tu. Okay. Sebab bila ada promoter datang kita pun tengok ada bajet tu so kita belilah kan. Tapi untuk mapping tu dia kurang digunakan. Okay, tapi boleh lah. Okay. Okay. Ada juga yang ini yang custom. Okay. Tadi kita tengok multi rotor dengan fixed wing kan. Okay, ni yang custom. Yang ni yang custom. Custom ni macam awak pun boleh buat. Dan ni saya cubalah untuk belajar custom juga kan untuk fixed wing. Okay, custom fixed wing. Okay, dan ni saya attend course ni sebenarnya bukan saya buat sendiri. Saya attend satu course dengan dengan satu badan profesional tu. Okay, saya attend course tu kena buat lah. Dah belajar teori semua. Okay, part 1, okay, kena buat custom. Buatlah. Okay, daripada body string yang apa yang namanya saya dah lupa dah. Okay, potong, buat design apa semua kan. Macam tu lah. Lepas tu dia ada buat programming dia. Yang ni guna Skype programming. Ada kat Shopee pun ada. Kalau awak minat awak boleh lah explore kan. Kalau lelaki ni expert je kan. Tengok YouTube siap dah. Hari ni beli esok siap dah. Okay. So kita synchronizekan body dengan sistem dia. Okay. Lepas tu kita try untuk maiden flight lah. Maiden flight ni maksudnya testing first flight untuk ni. Kalau fixed wing dia memang kena kawasan yang macam ni lah untuk kita test. Dia tak boleh lah duduk kat kawasan dalam PTSB ni, tak boleh lah kan. Kena kawasan yang lapang, tak ada pokok sangat. So berjaya lah. Okay, sampai sekarang tak crash lah tim saya punya drone tu. Buat? Bukan buat drone DIY punya? DIY? Yang multi rotor tak masuk lagi. Dia bagi macam kelas lah general kan. Tapi taklah masa test tu dia tak adalah bagi buat DIY. Tapi sebenarnya siapa yang dah boleh buat ni boleh lah DIY. Boleh lah. Sebab kami buat drone DIY. Tapi drone-nya kami kena calibrate. Betul, kena calibrate. Tapi ni pun kena calibrate sebelum fly. Tapi kami macam mana? Ya. Awak buat ada mana? Ada persatuan mana? Konsultan FYP project. Project FYP. Dengan siapa? Saya partner. Tak lecturer. Lecturer Syarina Latif. Oh, Puan Syarina. Okey. Buat drone. Buat apa? Saya buat sensor, quality sensor. Oh, sensor. Tapi drone tu start tak drone tu. Drone tu dah boleh DIY. Okay. So macam nak solve the problem. Kami pasal semua kena calibrate. Tapi kita tak boleh. Dia macam kipas ni kuat sat ni. Jumpa elektrik tu. Lupa dah cik Amini semua dia pun offer drone hak 1K. Ya tu lah. Itu memang kalau dia tak besar saya lagi lah tak boleh nak. Itu dia lebih kepada elektronik punya part. Okay, yang ni pun saya pun bukan saya seorang ni. Bukan saya seorang ni. Saya bersama-sama dengan ahli kumpulan lah. Menjayakan projek ni kan. Swing testing ni. Okay, lepas tu baru boleh crash. Kalau crash, fail. Okay.
So kita tengok sikit drone regulation. Okay. Kalau drone regulation dekat Malaysia ni dia lebih kepada menggunakan istilah UAS. Okay. Kalau awak baca selalu kita dengar UAVN, Unmanned Aerial Vehicle. Okay. Kalau dalam regulation ataupun dalam terms industri sekarang ni, lebih kepada digunakan terms dia UAS, Unmanned Aerial System. Dia yang ni je. Ni je system. Sebab dia tak semestinya vehicle, tapi dia adalah satu, dia nak istilahkan sistem lah, drone system. Okay. So kalau kita tengok law ni di bawah CM lah. CM, Civil Aviation Authority Malaysia. Okay, CAM. Kalau istilah dia, kalau dalam drone punya community ni dia suka sebut CAM lah. Kan, ataupun CAM. Kan gitulah. Okay, CAM. Okay, dah minta dah permit daripada CAM. Macam itulah. Tapi sebenarnya nama dia CAM lah. Okay. So dia yang bertanggungjawab lah memantau dan meminda regulation of flying drones kat Malaysia. Okay. Adakah drone allowed in Malaysia? Okay. So sebenarnya memang allowed lah, tapi with regulation. Follow with regulation Okay. So kita tengok kalau kita nak dapatkan authority, so kita kena pastilah. Okay, dia ada 3 kategori. Okay, tiga kategori drones. Okay, small unmanned system. Okay, yang kedua small unmanned surveillance aircraft. Yang ketiga, unmanned aircraft system more than 20 kg. Ini yang bosok banget ni. Yang biasa, kita akan biasa yang ini saja. Okay, yang familiar untuk kerja-kerja construction ataupun mapping yang first tu. Kita kena identify kita punya jenis drone dulu yang mana. Okay, so dia ada kaitan Okay, authorities drone ni dia ada CAM dengan Japan. Dua ni dia kontrol. Dua ni dia kontrol untuk permohonan permit. Jadi kita tengok. Okay. Here here are the most important rules to know for flying drone in Malaysia. Okay, first, ini kategori tadi. Okay, so kita identify kita punya yang mana. Okay, katakanlah yang nombor 1 tu kan. Okay, wala. Okay, agak kecil sikit lah. Dia panjang. Jadi saya, ni daripada CAM punya web Okay, awak boleh tengok lah. Okay, regulation vary according to category. Kategori yang 3 tadi. Okay, merujuk kepada 3 kategori tadi. For example, the second category includes standard camera drones such as the DJI Mavic and Phantom. Memang CAM dengan Japan ni memang familiar lah dengan Mavic dan Phantom ni kalau drone. Kan, semua spek dia orang ni memang 2 spek ni yang familiar digunakan. Kan? Okay. Further authorization is not required. Okay. For such drone, if the following manners are avoided. Okay, maksudnya kalau semua tidak memerlukan authorization sekiranya flying awak punya fly tu, okay, kategori yang macam tu. Maksudnya yang ibaratnya macam dalam boli lah. Fly pun tak tinggi, tak melebihi, tak melebihi, muatan tak melebihi 20 kilo. Okay, the maximum permit height in Malaysia is 120. Okay, bawah semata 20 meter. Okay, bawah semata 20 meter ataupun 400 kaki. Okay, so fly drones over designated areas. Okay, for residential, commercial, industrial. Okay, so banyaklah dia punya, awak kena baca lah satu persatu dia punya regulation ni Okay, kalau kita tengok, okay, dia beritahu dekat sini, okay.
Drone flies over crowds of more than 1,000 people in open space. 1,000 people ni lebih kurang macam nak sambut mereka. Dia ambil kira dah. Kan dia ambil kira dah. Okay. Sebab bila dia kata flight over crowds tu, orang tu berapa panjang? One yang mana? Yang flight over crowd, over 1,000 people. Bila orang tu kena beratur ke? Kau ingat? Yang Oh, dia just Macam pusing. dia pun lemak tak sampai. average. Kita anggarkan. Okey, peserta Solidarity Palestine pada hari ini lebih kurang 1,000 orang. Macam tu lah anggaran. Okey, anggaran. During take-off and landing, drones fly within 30 meters of each person. Okay, maksudnya semasa nak take off dengan landing, tak keluar ke? Lupa lagi orang sedih. Okay, during take-off and landing, drones fly within 30 meters of each person. Maksudnya kalau dia agak-agak lah kan dia nak landing, okey, awak berada dalam 30 meter lah lebih kurang. Itu paling selamat sangat lah kan. Tapi secara praktikal dia dalam 10 meter tu okey lah. 10 awak agak-agak lah kan. Macam mana? Sebab ini drone, kalau aircraft tu memang tak berani lah kan. Tapi dia dah bagi dah regulations itu 30 meters. Okay. All operations must be conducted beyond 9.26 km. Okey, ataupun kalau jarak yang kawasan laut, okay, lebih kurang 5 nautical miles from aerodrome, okay, or airport. Okay, ini dia punya radius dia dah. Can end only in class G A space. Okay, dia ada pula kelas dia. Flight are permitted only during daylight hours. Daylight ni maksudnya? Apa maksudnya? Ayah. Siang. Siang. So, kita tengok. Ni dia memang step dia ialah dia law kan. Dia step dia tu panjang lah. Okay, lepas tu pula, if you mix any one of the criteria listed above, you will require a license from the Department of Civil Aviation ataupun DCA. So kalau ada mix coverage yang berapa-berapa tadi yang point tu, okey, ada requirement yang dinyatakan, so mesti kena minta lah. Okey, license daripada DCA. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, okey, the application form for the authorization to fly can be found in the document details. Okay, kalau awak klik ni, okay, dia akan ada link di borang dia, untuk borang dia, so dia akan keluar borang permohonan dia. Okay, yang mana dalam masa 14 hari akan diproses lah awak punya permohonan tu. Dan CAM akan sahkan, and then dia akan forward kepada Jupam lah. Yang Jupam tu awak kena nyatakan kawasan mana, koordinat mana untuk awak fly kawasan tu. Untuk dia cross check lah. Okay. Harga dia lebih kurang murah je, RM250. Nak compare dengan bila jadi apa-apa kena orang kan nak bayar insurance, lepas tu kena tindakan lagi, better lah minta permission. Macam tu lah. Kan, hari tu yang insiden mana yang dekat Alostar tu, itu lagi lah kan, agriculture punya kan, drone pertanian kan, jatuh kena kepala budak. Drone pertanian pernah tengok? Drone pertanian? Dia kau sambung saja.
Drone pertanian dia luar daripada klausa yang ni. Dia pakai regulation untuk pertanian punya. Kan? Sebab yang ni untuk yang kita fly untuk anything lah, basic station punya. Kan? So itulah nak kata dekat Malaysia ni dia baru awareness. Dia tak ada sampai implementation untuk tindakan lagi. Kalau tidak ramai orang Malaysia duduk dalam penjara disebabkan salah menggunakan drones. So kalau yang ni awak punya borang tu kita tengok sikit borang permission tu. Mana nak tahu lepas ni awak nak mohon. Okey. Dia akan dalam borang permohonan tu Caam dia boleh tahu siapa yang punya drone tu based on awak punya flight log. Dia ada flight log lah macam black box lah. Kan kalau dia jatuh ke, okey, dia tengah fly ke, dia mudah lah untuk dia investigate. Okey, ini contoh borang dia okey. Biasa je lah dia nak nama, IC, company, okey, nama company. Kau dah cakap? Ini contoh borang dia. Okey, nama. Okey, tu. Yang mana tahu kan lepas ni ada company sendiri nak beli drones, okay, nak fly kat mapping. So kalau tahu dalam prosedur dia dengan duit RM250 dalam masa 14 hari akan dapatlah dia punya permission dia tu. Okey. Nice. So borang pun panjang sikit lah. Okay, sebab dia nak ni dia nak details of remote pilot details. Maksudnya siapa yang control. Kita panggil kalau dalam terms community drone ni pilot jugalah. Kan? Kalau awak fly drone, okay, awak adalah pilot, drone pilot. Jadi dia punya specification yang dia punya detail yang dia nak tu begitulah. Okey. Dia nak nama, okey, lepas tu brand, model of UAS ni maksudnya model drone lah. Okey. So biasanya kalau pilot ni dia adalah attend course. Okey, course mana yang awak pernah attend? At least dia masa dia nak staffkan ni, okey, dia tidak keraguan lah untuk meluluskan awak punya permohonan. Sebab dia tengok dah awak ada attend course kan. Dia sebab kat sini dia ada total hours semua kan. And then section 3, okay, dia ada nak specification of drone tu lebih detail lah. Okay, dia ada daripada segi type sehinggalah power punya, dia punya output power untuk model tu. Biasa kalau awak yang punya sendiri, company punya sendiri biasanya familiar lah dengan terms-terms yang macam ni. Okay, tak ada masalah sangat. Okay, and then sebelum dalam membuat permohonan, awak kena senaraikan penilaian risiko. Penilaian risiko yang perlu awak list down untuk kita consider all hazard yang possible akan berlaku pada dekat kawasan tu ataupun dalam projek awak tu. Yang possible akan berlaku. Contohnya apa? Crash. Okay, crash tu ending dia lah. Cuaca. Tak, dia melibatkan yang safety. Okay, contohnya risk assessment. Okay, kita kena tengok kawasan kita tu bangunan apa yang paling tinggi. So kita akan awareness kat situ lah. So kita kena list down dekat sini. Okay, itu maksud dia risk assessment. Okay, yang kita boleh consider any hazard yang possible berlaku semasa pengoperasian drone tu. So kita kena lengkapkanlah borang ni. Okay, pertama kali tengok memang dah tak faham, tapi bila dah buat banyak kali insyaAllah faham. Okay, jangan risau Okay. Pelanggaran highway tu? Kalau langgar yang buruk. Langgar yang buruk tu dia unexpected. Unexpected tu memang masalah lah.
Kan siap duit dia dah beli baru kan. Kalau langkah buruk, crash, tak kena cedera, kena manusia dan tidak merosakkan harta benda awak, tak apa. Tutup buku. Betul? Kalau jatuh atau Kalau jatuh, ya, awak punya file lock. Mana lah yang kena? Yang pertama sekali dah tak ada buat permission. Kalau buat permission, okay, go through the process, okay lagi. Kan? So sebab kita ada permission, Cak Am akan defense awak. Jupan makan, yalah Cak Am tu maksudnya permission dari Jupan kan, ada defense, boleh defense awak. Kalau misalnya fly tanpa permission, okay, terjadi pula apa-apa, okay, siapa yang nak defense awak? Ni, pegang ambil kunci apa ni kat kunci dalam? Oh, masuk dulu kan? Mama cara dulu. Dia ada seorang je lagi. Gila, tak boleh masuk sini. Itulah fungsi, itulah dia punya kepentingan kita untuk mohon permission tu. Okay, so yang ni risk assessment dia lah ni, kita kan memang kena lengkapkan. Okay. Panjang dia punya orang dia tu. Okay, ni ada kategori punya risk severity kategori. Okay, dia ada merah, medium dengan low. So kita tanda lah. Okay, nanti awak baca dah contohnya. Ini macam kita agak-agak apa yang akan terjadi. Okay, biasa kalau kita dah biasa fly, okay, kita akan boleh identify lah. Okay, yang mana yang possible berlaku kepada kita semasa kita nak fly drone tu untuk kawasan yang kita nak mohon tu. Panjanglah orang dia. Ni dia punya apa ni, the distance of green area. Okay, yang ni rules dia tu lah. Belum ada tu, pernah ada lah. Okay. Ini dia punya example of flight operation airspace overview from for LICC car park airfield and LICC observation deck area. Okay, ini contoh lah. Dia ada bicolor, dia akan bicolor lah. So kita tahu warna dia pakai standard lah, hijau, kuning dan juga merah. Okay, kalau kita tengok, so dekat sini activity tu dia dapat koordinat ni. So, kalau kita tengok yang tu, dia ada interpretation lah, warna-warna ni. Okay, untuk green area tu activity area lah. Activity area tu maksudnya kawasan construction, pada kawasan tu contohnya. Ini kawasan construction. Okay, yang hijau ni kan. Okay, so yang kuning tu contohnya caution area. Okay, untuk berwaspada, emergency zone warna merah. Macam tu lah. Dia dah bagi guideline lah. So daripada ni dia ada bagi data sekali lah, KMZ file structure. Okay, yang ni awak akan bermain dengan Google Earth lah untuk dapatkan koordinat dan sebagainya. Okay, kalau nak fly drone, awak kena mahir sikit tentang koordinat bukan mahir banyak sangat pun, tahu koordinat lah, koordinat tu apa, koordinat kawasan tu nak dapat macam mana, awak kena pandai sikit lah. Okay, even untuk investigation dekat site pun. Okay, yang ni untuk part B, okay, flight mission if applicable. Okay, jika diperlukan lah. Okay, ini awak kena lah description. Ni masih lagi borang Okay, borang dia. Okay, terus sebelum submit, awak kena tengok lah checklist, yes or no. Lepas tu hantar dekat sini. Kat mana tu? Kan, tu dia
proses. Application flight. Ha? ATM with application flight. Apa ya? Sorry. Drone ATM. Application flight. ATM. Drone ATM, ya betul. Okey. Okey, tunggu orang lah. Orang ada nak tanya apa-apa? Apa lama ni kalau kata tempat tu ada pylon TNB, pylon TNB, Okey. agak Project MU. no, maksudnya kalau kita nak fly tapi kita dapat dia memang laluan high voltage punya pylon lah. So ada kita mohon tu dia akan risk untuk tak dapat tu ada tak, atau memang dia tak benarkan langsung. Nak tinggi, terbang tinggi kan. Kena mohon lah. Lepas tu, nasihat saya lah untuk fly kat kawasan tu kena hati-hati. Sebab kalau apa nama dia, apa TNB tu? Pylon TNB tu, dia punya frekuensi dia sangat tinggi. Dia boleh kacau sistem drone kita. Maknanya control kita dia akan Dia ada macam jejak tak? dia bukan, dia tak ada dia nasib lah. Kalau dia okey dia sebenarnya, tapi dia macam ada dia frekuensi tinggi. Bila frekuensi tinggi dengan frekuensi yang tinggi, awak punya drone tu dia boleh sometimes kalau nak malang lah, dia boleh hilang kawalan. Biasa kita akan buat flight mission lah. Kalau flight mission tu maksudnya bila dia gelong, okay, dia balik sendiri, dia back to home. Dia automatic kita. Yes. Kalau Phantom dia bijak, dia sistem yang dia drone yang pandai. Okay, bila kita nak fly, kita jangan buat dia manual, kita buat dia auto. Kan kita buat flight mission, okay, kita dekat dia punya apa tu, dia punya software tu. Okay, kita design dia punya area, kawasan mana kita nak fly, berapa line, okay, koordinat mana, start kat mana, okay, take off, okay, kita take off, dia ambil buat kerja. Kan? Bila dia take off, dia buatlah, dia buat apa dia, based on, awak relax je lah, tunggu dia tengok lah. Kan? Lepas tu, awak lah dia punya ni foto. Kan? Kalau misalnya tengok dia macam forward, macam macam tu kan, tak boleh nak ni. Okay, back to home je lah. Okay, dia frekuensi dia tu lah. Kan, kawasan-kawasan yang macam tu. Tapi yes, dia memang kena letak permission. Okay, tapi kalau projek TNB, dia sebenarnya permission. Dia sendiri yang buat. Kalau kita subcon contohnya, kalau kita sebagai apa ni memang kita tak macam okey. Kasih ya. Okey. Maksudnya kita kena ada permission lah. Tapi malas selalunya kan. Kebanyakannya organisasi tu awareness tu tak ada lagi. Sebab perasaan tu tak. Ya betul. Tu yang kata kat Malaysia ni dia baru start awareness. Tapi dia ada dah bagi regulation ni. Dia tak adalah terus apa ni bila jadi apa-apa tu masuk penjara, okey kena tahan, kena bayar denda government, bukan tak terus macam tu. Tak kena tak apa. Kalau kena menyawa, kalau melibatkan nyawa dan harta benda yang tinggi, memang cerita dia panjang lah. Apa ni saya pernah tengok lah. PDRM dia ada satu device drone catcher, netting. Betul. So bila dia dah kalau dia dapat tangkap drone kan, apa konsekuensi dia dekat pemilik? Dia kadang drone yang ditangkap ni kadang dia apa DIY nya. Ya betul. DIY punya dia Susah nak dapat kan, tak ada. Kita tak mampu, nak ke saya punya. Macam tu. Okey. Itu baru orang kata stage yang nak masuk stage yang pertama dah. Yang buat tu dah baru nak masuk stage yang pertama. Sebab kalau kita tengok kalau masuk grup community drone ni, kalau yang DIY ni memang rata-rata memang rata-rata orang suka nak buat kan, sebab dia adventure kan, bila dia seronok kan, dan dia memang satu kemahiran lah kan, kita nak launch kita punya tu. Tapi bila jadi, lepas tu buat macam
dia sebagai choice kan, tapi fly tak ada knowledge, problem lah. Kita boleh DIY, kita boleh nak main dia, tapi dia kita ada knowledge kan. Awak baca sikit regulation ni, okey, janganlah pergi tempat yang populated area kan. Kalau awak nak try kawasan yang macam tu, mohon permit. Tapi tak boleh lah, kalau DIY tu susahlah sikit sebab dia nak ada sirim apa semua kan kat form tu. Pergi kawasan yang selamat kan. Kalau kat Mekon camp pun tak boleh tau. Ron. Keselamatan dua tu. Keselamatan apa? Keselamatan tahap dua. Dua. Dia tahap Tahap doa tu. Betul? Kalau bangun beli tahap satu. Satu kan? Ada level dia tu kan? Kategori dia. Betul? Okay. So kalau nak fly boleh, tapi kena ada knowledge. Jangan sok seronok kan. Sebab bahaya kalau awak cari dekat Google, dekat YouTube, okay, ada yang buta kena propeller dia tu. Propeller dia jangan main tau. Memang dia Nampak macam plastik. nampak macam plastik je. Boleh calar, naknya boleh putus. Kan? Sebenarnya saya tanya puan saya tu nak buat demo ke tak? Puan saya tu kata tak payah demo. Bagi teori saya kan, kalau demo boleh lah saya ajak tim saya dah kepada puan saya tu kata mungkin next time lah. Okay lah, tak apalah kan. Tapi tak boleh lah, kita cuba kan terus. Kan? Tak apa, saya setiap hari Selasa memang kelas saya kat sini. Memang untuk subjek fotogram nanti memang adalah yang part yang fly kan. Untuk basic lah kan. Macam tu. Sebab kita pun tak ada permit. PTSB. Di dalam ni and then tapi for kita education saya rasa tak ada masalah. okey, betul. Tapi kalau ikut Japan tak bagi. Tak bagi. So kita pun macam tak adalah macam nak buat-buatkan sangat kan. So kita kena bijak juga. Kau dah tak ada permit, kau janganlah post kat sosial media. Macam tu lah kan. Nak cari, janganlah berkata apa, janganlah membesar-besarkan. Cari pasal di sini. Siapa saya macam tu lah, nak cakap macam tu lah sebenarnya. Okay, so kita tengoklah. Sini ada sikit lah video untuk demonstrasi. Ada pula suara. Okay, ini construction site digital 3D model. Saya rasa kalau untuk construction dia lebih kepada untuk dapat modeling lah dan juga monitoring kan, monitoring before, during dengan after. Yang ni mahal ni sebenarnya image ni. Mahal tu maksudnya nak proses kan, kata drone nak proses and then awak nak sampai ke tahap 3D model ni dia ada step-step dia. Kan, dia ada step dia. Awak kena create DM, point cloud dia, time point dia kan. Untuk develop dia. Dia bukan kawan tiba-tiba jadi macam ni. Jadi dalam sistem bila dia ni dalam sistem dia block dia. Kita proses dulu. Ya. Data, okey, data drone. Okey, drone tu dia lebih meningkat. Okey, bila data dia tu kita transfer masuk dalam laptop kita. Okey, dalam laptop kita data dia lebih kurang dia macam data macam ni Mungkin ada yang dah biasa tapi saya tunjuklah untuk supaya tengok kan. Okey, dia lebih kepada macam ni. Ni data dia. Okey, bila kita ini raw data yang kita dapat. Ini raw data drone yang kita dapat. Ini fresh. Saya transfer daripada memory terus ke ke folder data. Ini lah. So kita akan check dulu yang mana data redundant, yang mana data tak puas kita delete je. Kan sebelum kita nak generate dia ke step seterusnya lah. Okay, yang ni saya biasa guna Agisoft. Okay, Agisoft Metasheet. Okay, kalau seni biasalah, kalau construction pun kalau ni biasa guna software tu lah. Okay, untuk processing. Okay, dah ambil data, proses guna Agisoft Metasheet.
Ini data drone ni. Kan nampak tu kami kat bawah ni. Nampak. So kami fly kat tinggi. Ini lecturer suruh buat investigation untuk roof. Untuk bangunan tu yang mana ada bocor ke apa kan. So kan satu bulan dapatlah satu bangunan. So kami buatlah. Nampaklah yang mana kena buat maintenance. Untuk buat apa ni, nak tambah building, nak tambah blok kat mana yang sesuai. Okey. Yang mana blok yang nak kena cat, okey, boleh kira costing. Okey, dalam software Agisoft tu kita boleh dapatkan keluasan bangunan ni. Keluasan dia ada dia boleh point cloud punya data kan. Jadi dia boleh kira keluasan bangunan tu berapa. Based on dia punya roof lah. Itulah ini lah rupanya data-data. Dia luar je lah selalu punya tinggi. Dia boleh kira. Dia kira bagi dalam bentuk meter square. Memang dalam bentuk keluasan terus. Dia bagi koordinat. Koordinat tu adalah. Koordinat tu adalah. Ini data-data dia lah. Ini raw data. Kita katakan data mentah. Data yang kita belum proses. Kalau yang PTSB punya, ada seorang lecturer tu dia baru ambil. Minggu lepas, Cik Azhar baru ambil. Okay. Dia baru untuk projek dia ambil betul satu PTSB. Macam ni lah data-data dia. Ini raw data. Nama dia data mentah. Untuk kalau awak as an engineer nak guna data macam ni mesti nak guna kan. Nak buat ada juga kan. Senang kan nak tengok. Okey yang ini okey nak buat traffic management baru ke kan, nak buat planning untuk traffic politeknik ni, tak nak masuk ke sini nak buat one way. Okey, apa implikasi dia kalau one way, two way. So guna data-data macam ni mudah lah. Tu contoh data raw data. Okay, ni banyaklah. Kalau saya punya ni kawasan ni taklah besar sangat pun. Tapi banyaklah raw data ini yang apa tu yang didapat masa projek ni. And then kami gunakan Agisoft Metasheet ni lah. Kan, Agisoft Metasheet untuk buat processing. Senang je kalau awak memang dah ada data nak proses, guna Agisoft ni memang senang sangat. YouTube banyak ajar. Kan? Tapi kalau Agisoft saya boleh ajar. Kalau awak ada projek dia pakai Agisoft bolehlah. Kalau nak tanya apa-apa. Tapi banyaklah, banyak company pun guna Agisoft juga. Itu contohlah. So kita tengok sikit drone applications. Drone applications mean penggunaan drone dalam industri lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, urban planning, okay, related application using drone. Okay, yang ni area ni maksudnya bidang lah. Okay, survey and mapping of course. Okay, memang menggunakan drone lah sekarang ni. Kan, untuk mendapatkan base map. Okay, base map tu peta asas dia. Okay. Ini lebih kurang macam surveying and mapping punya base map. Okay. Macam kami nak merancang untuk buat dapat satu projek untuk apa? Untuk buat membantulah untuk projek yang akan pecah sepadan ke pecah bahagian kan. So daripada data drone ni kita boleh rancang. Okay, kami boleh rancang. Dekat mana kami nak letakkan GCP, Ground Control Point. Ground Control Point tu dia penting sebab dia ada koordinat X, Y dan Z. Dekat mana GCP, kat mana nak tarik, nak buat terabas. Okay, nak buat macam tu lah. Maksudnya boleh buat planning lah dekat sini. Macam tu, itu maksud dia. Maksudnya yang ni untuk planning awal. Tapi on ground pun dia jalan juga kan? Yes. Sebab dia kena ada data. Dia sebab dia tu lebih kepada hak milik, kena memerlukan data hak milik. Okay, kalau yang macam ni, boleh buat pencarian batu pun boleh lah dekat sini. Kan dekat mana kawasan boleh tengok, tapi stay kena ukur. Dia macam membantu lah. Dia boleh bagi starting point. Ya, betul. Starting point untuk GCP tu. Dia the value dalam value yang paling besar dalam drone ni adalah GCP, Ground Control Point.
Okay, yang mana satu titik itu mempunyai koordinat X, Y dan Z. Okay, kalau tadi saya terangkan sering MFP. Okay, yang kedua, infrastructure planning. Okay, one town planning. Oh, lagilah nak kan data ruang kan. Okay, dia untuk buat site analysis, planning, design, okay, construction management and monitoring, asset mapping and monitoring dan juga 3D modeling. Okay. Okay, 3D modeling. Okay, 3D modeling contohnya untuk tanaman, okay, untuk building dan juga untuk roads. Okay, jalan raya lah. Okay. Selain daripada untuk infrastructure planning, diguna juga untuk disaster management. Okay, kalau disaster management ni banyak digunakan oleh oleh siapa agak-agak? JEPAM. Baru-baru ni JEPAM ada hantar permohonan untuk ajar dia punya staff untuk processing. Dia pun ada grant. Tapi proses kurang sikit kan. So kita Jabatan Awam JKA hantar dah quotation semua sebab kita memerlukan yalah staff kan nak mengajar tu hujung minggu kan, nak bajet, nak bayar gaji staff tu semua dan juga facility staff sebab dia bukan pelajar kan. So kita mula untuk kita ajar JEPAM untuk proses data tu kan. Untuk saya bila kita tanya JEPAM nak buat apa? Kenapa penting sangat ni? Oh, dia kata untuk kesiapsiagaan, itu Penang, JEPAM Penang. Untuk kesiapsiagaan Penang. Ya, sekarang ni kan climate change global, isu yang global. Jadi dia boleh banjir ni boleh tiba-tiba. Dia boleh kenaikan paras laut yang ketara, yang boleh menyebabkan banjir. Betul di laut. Ya, and then so dia orang ni ada dia punya tim dia ni, okay, untuk risk punya management lah, untuk risiko yang disaster okay. Jadi dia peringkat pre-disaster lah tu kan, pre-disaster hazard and exposure mapping and risk assessment. Itu yang dia buat. Okay, sebab based on risk assessment kita boleh, kalau melibatkan disaster ni, kita boleh tahu kawasan tu population dia selain daripada data banci lah. Kita akan merge dengan data banci. Okay. Selain daripada data banci, kita akan tengok dekat situ population dia, okay, berapa orang warga emas, lebih kurang kan, berapa kan, age dia, age umur 60 sehingga ke 100 tahun dia ada berkurang kat situ kan. Okay, kalau bayi pula berapa, ibu mengandung berapa, sebab disaster ni dia melibatkan data demografik yang macam tu, sebab yang kurang upaya kan, orang yang kurang upaya macam kita ni, insyaAllah kita ada zone boleh lari kan. Okay, kalau disaster yang kena dekat kawasan yang ada penempatan warga emas yang jumlah dia ramai, okay, macam mana dia punya rescue punya planning tu kan, nak selamatkan tu kan, nak letak kat mana pula kan, ada lagi tak yang tertinggal. Itu yang penting pre-disaster punya analisis tu kan. Macam yang pernah jadi kat Kelantan, banjir besar kan, data tak ada. Saya rasa data ada sebab sekarang ni GIS banyak dah buat data melibatkan yang lebih kurang yang banjir ni, tapi tak digunakan ataupun melibatkan bajet kerajaan lah kan, nak restore data tu ke satu database kan. So kita tak boleh nak predict kan, warga emas sampai berapa 14 jam duduk atas gunung kan, tak ada satu data yang mana boleh membantu bomba kata oh kat sini ada lagi warga emas, sepatutnya kena pergi tengok. Dia macam tu lah, tak ada, dia tak boleh nak communicate data dengan tim rescue tu, tak boleh nak communicate, tak ada data yang boleh dirujuk. Maksudnya pergi ada, okey bawa balik, macam tu, harapkan yang macam tu lah. Jadi itu sebenarnya lemah lah sebenarnya. Okay, lemah, risk assessment yang lemah. Dan sebab kita tak tahu sebenarnya, kita tak ada data
yang kata kawasan tu berapa persen, berapa rumah. Lebih detail lagi, okey, siapa? Kan? Kalau kampung pun tak tahu, dia pun nak selamat diri dia juga. Itu yang jadi macam okey, terperangkap. Kan? Terperangkap tu sebenarnya bukannya tak ada orang yang boleh ambil sebab tak tahu. Kan? Tak ada data. Kan? Tak ada data bilangan. Contohnya bilang data yang efisien. Okey, data efisien yang untuk kawasan tu contohnya. Okey, kalau negara luar dia punya data kalau melibatkan disaster memang accurate lah. Dia hujung jari je. Okey, satu komuniti tu dia ada dah data dia. Kan? Real time. Yang dah meninggal, tolak dah meninggal, tu tinggal yang hidup. Siapa yang meninggal dia dah buang daripada data up to date. Okay. Kalau kita di situasi di Malaysia ni tak ada lagi lah ke tahap yang macam tu. Kita hanya ada tapi JPN lah. Takkan disaster nak pergi refer JPN. Kan? Memang tak lah. Kan susah. Dia tak ada satu data yang on the spot yang kita boleh katakan okey, setiap warga kampung dia kena ada satu device okey, yang boleh monitor disaster dan dia punya komuniti dia. Yang Puan, dia kan pegang siapa? Tak centralize. Data ni ada Puan. Banci Jabatan Itu Banjir. saya kata-kata data ada. Nak share tu tak bagi. Banjir ada Peraban. Ha. Apa ni, Cerun JKR. Ha. Dia Semua ada data tak dia. sharing, tapi tak Tak sharing. kira. Dia tak centralize, dia tak Tak masuk, sharing, dia tak combine. Jadi Awak buat. tu Engineer lah buat. Betul. Awak kena take. Jangan buat besar. Buat satu model untuk komuniti yang kecil dan inovasikan. kadang-kadang masalah ni birokrasi. Yelah, dia Malaysia lah. Macam tu lah. Dia bukan setakat komuniti je. Di peringkat kalau kita nak dapatkan data pun birokrasi. Macam kami pun macam nak buat data kan. Kepakaran banyak. GIS ada repository yang nak dapat data, susah. Okay, so macam mana kita nak kembangkan kita punya knowledge kita kan? Tak dapat data, dia actual data. Saya pernah lah masa saya buat master tu, saya pernah dapat lah satu data banci tu. Cuba saya bagi. Tapi kena saing macam-macam. Sebab dia dapat untuk kemajuan negeri Penang, melibatkan dia. Okay, saya student dia. Dia sebagai supervisor saya. Dia suruh saya buat projek tu. So saya kalau tak ada data macam mana kan. Tapi dia kata lah, okay, you boleh guna data ni untuk projek ni saja. So open tu macam first time boleh tengok data banci yang sangat detail. Memang data banci betul. Kan? Dalam kawasan tu ada nama orang dia ni. Maksudnya kalau kita nak bisnes ke, kita nak manipulate data tu, memang seronok lah. Dia bagi satu kawasan kat Penang. Lecturer saya masa tu. Tapi dia pun dapat daripada sebab dia buat sistem GIS tu sebab dia dapat data banci tu. Tapi nak dapat memang personally memang tak dapat lah. Memang tak akan dapat. Sebab dia melibatkan politik kan. Isu. Dia takut lah kalau kita manipulate data tu lagi kali ni menang. Oi, ada orang tahu manipulate pula data, ubah pula sempadan. Kalah pula. Kan? Contoh macam tu kan. Dia sebenarnya kalau menang tu, manipulate orang sempadan tu lah. Dia boleh manipulate sempadan tu. Sempadan pilihan raya tu kan. Dia boleh, okay, dia buka lah. Nanti dia tu nanti dia kongsi. Yang sini pergi ke sana kan. Mengundi kat sana. Dia boleh, kalau kita faham lah secara orang kata general lah kan. Tu sebab data banci tu dia takut lah nak bagi. Bukan takut. Yelah, masing-masing punya kepentingan. Dia ada sensitivity. Sensitivity dia kan. Tu okey lah sebab tapi kita a part of researcher, kita a part of academician, kita tak boleh lah, tak boleh dapat data tu. Jadi limited lah kita punya nak cuba kan. Bila kita nak buat kalau melibatkan disaster ni mesti kita nak dapat data population kan. Okey. Okey, ini contoh kalau awak tengok ni data ni. Okey, ini adalah nama dia DM, data DM. Data DM ni bila awak daripada raw data tadi yang saya tunjuk tadi tu, proses masuk IDSoft. Okey, dalam IDSoft dia ada tools untuk create DM. Okey, sekarang ni memang awak rasa macam tak penting DM ni. Tapi bila awak dah bekerja nanti, mungkin awak duduk dalam bidang mapping ke, awak duduk dalam bidang construction yang melibatkan profil bentuk tanah. Okey, ini memang mahal ni data bagi sesuatu kawasan.
Sebab kita boleh predict kawasan dia adalah dia punya tools dia tu dalam software kan. Kita boleh tahu dia punya, kita boleh trace kawasan yang rendah, cerun, tinggi berapa sebab dia point cloud. Okay, so kita buat analisis. Kalau awak lebih kepada site punya management, boleh, okay, kawasan ni sesuai untuk buat perumahan fasa ketiga. Okay, based on data sesuai. Maksudnya macam tu. Dia sampai ke tahap macam tu, dia boleh membantu kita lah data tu, DM ni. Okay, DM ni stand for Digital Elevation Model. Elevation tu maksudnya ketinggian profil bagi kawasan tu. Okay, kawasan ni sesuai untuk kita buat highway. Okay, kalau nak buat, kena partnya ni kena belah, kena belah bukit. Okay, kena buat terowong. So, data-data macam ni lah. Okay, tak payah nak pergi secara, boleh interpret based on DM punya data. So, kat sini kita tengok. Okay, yang merah ni namanya Digital Surface Model. Yang hijau ni Digital Frame Model. Frame ni maksudnya di bawah. Maksudnya model frame lah. Frame ni maksudnya bentuk-bentuk bumi kita. Okay, ini pun sama juga. Nama saya Surveying and Mapping. Tapi yang ini adalah a part of yang video buat tengok tadi, yang mana boleh menunjukkan 3D model of buildings. Daripada mana? Daripada data drawn. Okay, daripada raw data tadi kita masuk ke software, tak kisahlah software apa yang awak gunakan, and kita build, kita generate dia as a 3D model. Lepas tu yang ni, kalau awak daripada mana-mana construction ke company ke, on behalf daripada company present pada siapa? Menteri Besar Kedah, Perdana Menteri. Okay, abang lah beritahu, okay, ini bangunan ni akan maksudnya untuk memudahkan kan, dia semua tak tahu gambar je, tapi daripada kita tahu, okay, daripada segi dimension dia, okay, daripada segi costing kita nak repair bangunan ni kan. Katakanlah ini museum lama nak di repair, kan, okay, kita tahu kita permohonan untuk repair, kita boleh tahu costing nak repair buku ni berapa, nak cek balik bangunan ni berapa, costing interior dia berapa, macam itulah. Itu yang sebabnya bila orang besar-besar ni disukalah 3D model ni. Okay, 3D model, tak kisahlah building ke apa ke disuka. Okay, dari itu mudah untuk diterangkan, dipersembahkan. Okay. Ini untuk mapping of urban green areas. Kan? Katakanlah awak nak buat ada projek untuk PTSB, nak pemetaan kawasan hijau. Boleh je. Okay, kita boleh menggunakan tools kat dalam software kita tu, dan kita boleh identify green area kawasan dia, dan kita kira luas. Okay, macam mana kalau kita nak kira manual? Susah kan? Kira ni campur ni. Tapi kalau software, okay, software daripada data tu kita generate dia dah calculate dah semua. Green area untuk PTSB adalah lebih kurang 30,000 hektar katakan. Dia dah kira dah based on inilah data macam tu yang bila orang dengar macam tu lah, macam impress kan. Orang suka guna data yang berangka tu, orang suka kan untuk rancangan. Okay, ni kita dah touch dah lah tadi. Okay, pre-disaster multi-hazard risk assessment yang tinggi. Okay, kita dah touch dah tadi. Ini pun untuk apa? Disaster risk man ataupun building level boleh juga. Okay, ini contohnya macam yang ada batu kawal tu kan. Kita boleh tengok, okay, sekiranya kalau bencana sampai ke tak kat area batu kawal tu, kita boleh predict. Okay, relative economic loss. Okay, probability analysis following landstorm, return search for mines. Okay, sebab apa? Mudahnya yang terjadi bencana dekat batu kawan tu. Sebab apa? Dia tambak. Bila dia tambak, pokok pun banyak yang pokok-pokok asal tak ada kan. Dia tanam balik pokok-pokok yang cantik-cantik, yang moden, yang minimalis. Okay, pokok-pokok yang penahan, laut, semua kita dah buang dah kan untuk tambakan. So dia mudahlah nak kena bencana-bencana yang di
luar jangkaan. So kita boleh buat prediction. Contohlah, okay, ini kerja-kerja Nahrim lah kot. Kan? Nahrim ni bencana kan? Okay, awak biasa tak dengan Nahrim? Biasa kan? Dia banyak simpan data-data. Data apa? Dah belum pergi. Dari Dia banyak simpan data apa? Banjir. Banjir je. Banjir je lah. Kemarau. Melibatkan climate change kan? Oh, tak semua yang pergi dalam kelas ni, Nahrim. ada berapa? 5? 7? Pilih orang. So ini part of apa ni data drone lah. Okay, yang mana kita pakai Okay, ini untuk city level, untuk disaster risk map. Okay. So, kalau coding dia tu pun tak ada maksud dia yang merah tu apa, hijau, orange, apa semua tu. Okay. Untuk processing nanti kita tahulah. Kan? Ini yang seronok kita nak present ke orang. Kan? Okay, ini contoh untuk data EDM tadi tu, di Melaka tu kita boleh lihat dengan kawasan yang banjir ni. Kan saya dah cakap, contohnya jangan buat rumah kat situ, rumahan kat situ. Tu rendah. Okay, bukti dia apa? Tengok data DM tadi tu. Kan dah nampak tu rendah, kenapa buat rumah kat situ? Kan dah jadi banjir contoh. So dia ada part of disaster mapping tu seronok lah. Ni boleh buat apa ni? Damage by insurance company. Orang insurance company pun boleh predict kan. Dia banyak jual insurans kat sini. Beli kan untuk kenderaan. Kena beli ni kawasan rendah ni. Kalau banjir tak boleh nak lari cepat. Kita pun beli. Dia pun dah guna data drones. Selebihnya lah. Okay, that's all. Ada tak nak tanya apa-apa? Tanya je. Dia dua. Habis apa? Dah habis? Habis dah. Assalamualaikum Puan. Saya Isma. Saya Isma. Isma. Ya. Isma. Isma. Isma Daniel. Ya. ISMA. Ya. Okey. Saya ada 2 soalan. Okey. Puan rasa yang pertama, Puan rasa apakah yang boleh upgrade drone pada masa hadapan untuk meningkatkan keupayaan drone berbanding sebelum ni? Dan soalan kedua, student semester 5 yang contoh kalau dia orang minat buat drone, apa kerja yang dia orang boleh apply untuk latihan industri kaitan dengan civil engineering. Itu saja. Terima kasih. Pandangan Puan lah. Pandangan saya. Saya tak adalah banyak sangat tak adalah banyak sangat pengalaman luas sangat dalam drone ni. Tapi apa yang saya boleh sharing, untuk kalau keperluan mapping tu sendiri, kebanyakannya dah ada semua dah. Cuma kita boleh improvekan lagi. Contoh sekarang ni kita dah ada drones yang waterproofing kita dah ada dah. Waterproof punya drone kita dah ada dah. Untuk kegunaan di laut contohnya kan. Maksudnya ataupun digunakan waktu hujan. Dia memang dah ada dah. Saya tak ingat dah jenama apa, tapi memang saya pernah tengok lah untuk ada satu company tu dia buat demo, drone waterproofing, tapi dia tak sesuai untuk mapping pula. Dia tak sesuai pula untuk mapping. Dia hanya boleh buat dia boleh dapatkan image, dia boleh buat videografi, dia boleh buat macam liputan, kalau nak buat dokumentari boleh tak? Still boleh. Tapi untuk purpose of mapping tu sendiri dia tak boleh, sebab dia tak boleh terbang tinggi sangat kan. Dan juga dia walaupun dia kalis air, kamera dia tu jenis yang sesuai dengan dia lah, sebab dia yang jenis kalis air juga lah. Dia mesti kena, dia ada juga dia kesesuaian kamera. Tapi dia punya detail dia tu, output dia tu tak sesuai lah untuk mapping, sebab dia tak nak resolution tinggi, tak boleh lah kan. So kalau untuk improvement, kalau you all boleh innovatekan dia,
garis air dan sesuai untuk mapping purpose. Mapping, pemetaan. Sebab kita ni bidang yang lebih kurang sama, civil dan juga survey ni, dia punya purpose of image tu adalah untuk investigation. Kan? Kita nak image tu yang clear dan kita nak guna, kan? Jawapan nombor 2 untuk apa? AI. Ya, yang student berminat. So, Student berminat. yang boleh relate dengan Civil. bidang drone. Bidang Dengan drone. civil. Okey. Kalau yang saya faham, kalau civil engineering ni dia akan lebih kepada dia punya scope dia tu untuk community kan. Contohnya JKR kan, dia akan pergi JKR ataupun tak JKR dia pergi ke JPS, Majlis Perbandaran dan sebagainya. Okey, kalau awak sebagai student DKA dan nak ke bidang tu, waktu latihan industri, awak kena pergilah tanya ke tempat tu dan make sure dia ada drone lah, supaya awak boleh merasai untuk menggunakan application tu dalam bidang awak. Okay, contohnya untuk traffic management guna drone kan, sebenarnya tak buat lagi sebab kita tak ada knowledge untuk traffic management. Nak kira apa, boleh tengok jurnal kan, tersesatkan, tapi tak tahu nak kira volume tu. Macam awak mungkin awak ada belajar kan, okay, volume untuk traffic, okay, kalau macam ni kita katakan tinggi. Okay, kita kena joint venture lah kalau kita nak buat projek tu kan. Macam orang survey dan juga civil engineer kena joint venture. Okay, macam kami boleh dalam pemetaan, okay, awak you all daripada bidang apa ni untuk kereta sendiri, apa the problem is traffic tu, awak boleh predict, boleh tahu kan macam mana nak, method mana nak solve. Contoh kat Pulim ni kan, sibuk kan, dan sekarang ni volume traffic tu sangat tinggi kan, tapi dia ada satu terms kan kat dalam civil engineer, dalam civil ada kan dia punya terms dia tu kan, macam kadar traffic yang macam ni, okay, kita nak buat jalan alternatif, okay, kita nak buat one way, apa dia punya solution dia, mesti ada belajar kan, ada kan. Maksudnya kita kena bergabung lah idea tu, kan. So daripada segi student tu sendiri, kalau dia tak nak kalau macam awak bidang civil kan, kena cari yang tempat yang macam tu lah kan. Secara tak langsung awak akan belajar juga untuk fly lah, untuk mapping tu sekaligus akan pandai kan. Bila sebab nak selesaikan masalah saliran contohnya kan, akan fly jugalah, memang akan berkemahiran jugalah untuk fly tu. Pandangan saya lah kan. Tapi sekarang ni apa yang saya boleh cakap, okay, fly drone semua orang boleh. Orang tak belajar pun boleh. Sebab apa? Semua sources ada. Jadi kita kena naikkan kita punya value diri kita. Okay, kita ada knowledge, buat custom lah, tapi still boleh makes the money kan. Peluang pekerjaan tu still dia akan rebut juga, bersaing lah. So kita kena sedar diri tau. Okay, kita nak cakap awak, saya pun sama kan. Walaupun sekarang ni zaman kalau ikutkan 2-3 tahun sekali, student tak payah main lecture pun tak apa. Sebab apa? AI boleh ajar kat rumah kot. Lecturer boleh katakan hilang pekerjaan tau. Student boleh belajar kat rumah kot guna AI. Kan? Lepas tu nanti bila dia boleh ajar kat rumah, dia boleh create certificate. Kan? Untuk dapatkan, untuk bila satu-satu course tu. Jadi, lecturer pun boleh jadi tak ada kerja. Jadi sama-samalah kita menaikkan nilai ilmu kita ni kan, untuk orang kata yelah untuk diri sendiri betul, dan untuk biasanya untuk pembangunan rumah kita kan. Tapi walaupun sebenarnya ramai yang dah ada pengalaman kot, dah biasa pegang kan. Ini biasa tengok. Tak biasa main pilot lagi. 2014 last. Oh, okey, kena terbang ni. Memang dalam kuliah kereta sikit yang merit. Merit yang masalah tu lah. Yang itu je lah. Itu pun masa di atas. Lepas tu juga duduk. Dia terangkan aku yang ini juga. Itu je.
apa nanti selalu ada pensyarah yang akan buat PSH yang ajarkan, nanti join lah, bayar RM10 je daripada buat mapping sampai proses. Puas hati. Buku nanti bila dah habis diploma, buku kat awak punya series tu able to operate drone and process drone dental. Mahal tu awak punya CD. Okay, so kita saya rasa cukuplah setakat ni sesi sharing kita. Okay, saya harap awak dapatlah sesuatu. Okay, yang mana yang terlebih daripada saya tu saya mohon maaf. Yang kurang pun saya minta maaf lah. Kan? Okay. So saya akan cuba share slide ni nanti saya akan bagi kat wali kelas. Okay. Semoga jumpa lagi lah lepas ni. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Puan atas perkongsian ilmu, walaupun dia itu dalam masa yang singkat, tapi saya rasa banyak input yang Puan beri untuk kami dapat, kami serap. So diharapkan rakan-rakan semua dapat menceraplah ilmu yang telah dikongsi oleh Puan Izzatul. So terima kasih Puan atas penerangan yang jelas dan klarifikasi. So sedikit sebanyak dia akan meluaskan pengetahuan kami tentang kegunaan drone ni untuk pada sekarang dan mungkin LI dan masa kerja. So dengan pendedahan keluar undang-undang semua, terima kasih banyak. Jadi bagi pihak Puan Zaitun dan rakan-rakan kelas PMD dengan terima kasih. So ada sedikit apa sebenarnya hati Tapi yang nak dapat slide. Sini. Okey, silau sikit. Sini sikit. Kira mana? ni. Siapa yang sini? Hidup. Minum. Alright. Okay.